Selamat bertemu kembali. Saya Yong Annie, speech therapist di Pusat Genius Kurnia, dan saya akan meneruskan perkongsian saya untuk part 4 kemahiran meminta. Dalam part 3, saya telah membincangkan dua langkah strategi menggalakkan anak meminta di rumah, iaitu perancangan dan persediaan. Untuk perkongsian hari ini pula, saya akan teruskan dengan langkah yang ketiga, iaitu pengajaran. Sesi pengajaran boleh dilakukan sebagai latihan dan juga rutin harian. Saya akan menjelaskan dengan lebih lanjut mengenai kedua-duanya. Untuk sesi latihan, ibu bapa boleh tetapkan masa tertentu untuk melakukan latihan bersama-sama anak. Dicadangkan latihan dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali sehari. Masa latihan perlu mengikut kesesuaian kedua-dua ibu bapa dan anak, iaitu ibu bapa pada masa itu tidak terganggu dengan kerja lain atau dengan anak lain, dan juga anak tidak keletihan dan juga bukan sedang membuat aktiviti lain seperti menonton TV. Keluarkan barang yang disukai oleh anak. Jika tidak pasti apa yang anak ingin pada masa itu, ibu bapa boleh memberi pilihan kepada anak. Contohnya, binatang, blok atau stiker. Apabila anak sudah membuat pilihan, kita akan bagi barang tu satu demi satu. Macam ni. Sehingga tiada atau sehingga anak rasa dah mencukupi untuk diri anak. Tujuan kita melakukan sesi latihan adalah untuk memberi peluang kepada anak untuk mempelajari kemahiran meminta secara berulangan. Rutin harian pula bermaksud pengajaran dilakukan apabila anak menginginkan sesuatu pada bila-bila masa. Contohnya, apabila kita nampak anak kita pergi ke dapur atau cuba ambil mainan. Ibu bapa digalakkan untuk mengikut anak dan ajar kemahiran meminta sebelum memberi barang tersebut. Pengajaran hanya perlu dilakukan sekali sahaja. Contohnya, selepas anak diajar untuk meminta, kita boleh bagi satu kotak blok terus atau satu pinggan biskut terus, dan ibu bapa boleh sambung kerja mereka yang lain selepas itu. Sebagai pengingatan kepada tuan-tuan dan puan-puan, adalah penting pengajaran kemahiran meminta dilakukan dalam kedua-dua sesi latihan dan rutin harian untuk mengukurkan kemahiran meminta anak. Sekiranya anak hanya diajar semasa sesi latihan, anak mungkin tidak memahami bahawa cara meminta yang sama perlu digunakan pada bila-bila masa dalam rutin harian. Semasa mengajar anak, pastikan ibu bapa selalu menghadap anak pada paras muka untuk memudahkan mereka memberi perhatian kepada kita. Ini adalah cadangan pengajaran barang baru kepada anak. Mula-mula, pegang barang, sebut nama barang, blok dan bagi barang kepada anak. Ulang untuk sesi latihan. Blok. Blok. Sekiranya ibu bapa mengajar sewaktu rutin harian, ibu bapa boleh bagi satu kotak terus. Blok. Terdapat dua perkara yang perlu diingati. Yang pertama ialah, sesi pengajaran perlu mengikut rentak anak. Sesetengah kanak-kanak nak barang dengan laju, jadi kita perlu mengikut rentak kelajuan anak tersebut. Contohnya, blok. 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 Yang kedua ialah, pada peringkat ini, kita tidak perlu anak menyebut atau meniru perkataan sebelum kita bagi barang. Ini adalah pengenalan sesi pengajaran kepada anak. Tujuan utama adalah untuk anak tahu bahawa ibu bapa akan bagi barang kepadanya dan menggalakkan lebih interaksi antara ibu bapa dengan anak. Setelah mengajar anak barang yang sama untuk beberapa kali, kita boleh memberi peluang untuk anak meniru pula. Mulakan dengan pegang barang, sebut nama barang, blok. Tunggu dan bagi peluang anak meniru perkataan. Jika anak meniru perkataan, bagi barang tu kepadanya terus. Jika anak tidak meniru perkataan, sebut nama barang dan bagi terus. Contoh, blok. Blok. Ulang untuk sesi latihan. Untuk aktiviti rutin harian, boleh bagi satu kotak terus. Blok.
Ingat untuk ikut rentak anak untuk masa menunggu. Jika anak kurang dapat menunggu, pendekkan masa menunggu. Jika anak boleh menunggu, kita boleh memberi masa 3 hingga 5 saat untuk bagi peluang anak meniru perkataan. Apabila anak sudah boleh meniru perkataan untuk meminta, kita boleh memberi peluang untuk anak menyebut perkataan untuk meminta pula. Mulakan dengan pegang barang. Tunggu dan bagi peluang anak menyebut perkataan. Jika anak menyebut perkataan sendiri, bagi barang kepadanya terus. Jika anak tidak menyebut perkataan, sebut nama barang dan tunggu anak meniru. Contoh, blok. Ulang untuk sesi latihan. Untuk aktiviti rutin harian, kita boleh bagi satu kotak terus. Blok. Ingat untuk ikut rentak anak untuk masa menunggu. Sekarang, saya ingin berkongsi beberapa tips tambahan untuk ibu bapa. Yang pertama, ajar anak untuk menggunakan ayat saya nak atau I want hanya apabila anak boleh menamakan 20 barang berlainan untuk meminta. Ini adalah kerana dalam perkembangan tipikal kanak-kanak, mereka hanya membina ayat selepas memperoleh 20 hingga 50 perkataan yang berlainan. Yang kedua, sekiranya anak telah menggunakan ayat saya nak atau I want, sebut ayat terus semasa pegang barang. Contohnya, saya nak blok. Yang ketiga, elakkan kebergantungan anak terhadap cue, seperti sambung ayat, saya nak, atau tanya soalan, nak apa? Atau bagi arahan, cakap nak apa? Yang terakhir, gunakan perkataan yang sama setiap kali kita mengajar. Contohnya, kalau kita dah mengajar ini sebagai blok, jangan tukarkan kepada perkataan lain seperti Lego kadang-kadang. Kami telah selesai membincangkan mengenai langkah pengajaran dalam strategi menggalakkan anak meminta. Jika tuan-tuan dan puan-puan belum tengok video part 3, sila tengok video tersebut untuk langkah perancangan dan persediaan. Saya akan berkongsi mengenai alat komunikasi lain dalam part 5. Jumpa lagi!